Seminar Ilmu Free Form 1 ya. Hai. Apa khabar semua? Selamat datang. Dah minum kopi ke? Dah minum Milo ke? Syahrini, I'm very good. Welcome semua. Selamat datang. Ya, hari yang cukup indah ya. Ya, 19 hari bulan Disember tahun 2022. Apa khabar semua? Ya, terima kasihlah untuk join kelas kita pada hari ini ya. Walaupun musim cuti, masa time-time ni korang pergi main basikal dan sebagainya. Ya, tapi masih lagi sempat join kelas cikgu pada hari ini. Terima kasih. Farisha, apa khabar? Farisha sihat? Sihat. Kasih SRMKBUA. Hosh, kasih. Nama kamu susah saya nak spell. Ya, kita ada Danish kembali ya. Zara, apa khabar Zara? Waalaikumsalam Mainul, saya sangat-sangat sihat ya. Ya, kita ada Daniel, kita ada Hana, kita ada Khaira. Hai Hana Batisha, how are you? Apa khabar semua? Sila masuk kelas. Saya masih tunggu di sini lagi. Macam-macam? Apa macam hari Isnin? Okey. Saya dah makan. Saya dah makan petang dah tadi. Tadi saya makan Maggi, mi goreng mama. Ya, mi goreng style mama. Ya, sedap juga. Ya, so sihat. Saya sangat sihat. How's your day? My day is going very, very well. Fantastically well. Sedap dia kata. Memanglah sedap. Banyak betul student kita pada hari ini. Bagus. Lagi ramai, lagi meriah. Saya makan nasi kandar. Aduh, Alia, sedapnya kat Penang ke hang makan? Ya? Nasi kandar kat Penang ke? Nurliana Darwish. Kucing 4 segi kotak. Dok lah. Habis kat makan kat mana? Ya? Ya, sila masuk. Student Sabah, Sarawak, ya, Johor Bahru, Pahang, Negeri Sembilan, Melaka, Kelantan, Terengganu, Kedah, ya, Selangor, ya, Perak, Pulau Pinang, ya. Selamat datang semua. Nota dah print ke belum? Nota dah ada ke belum? Tak semestinya kena print ya. Pakai test pad pun, pakai kat laptop pun boleh. Tak payah print. Bolehlah kita, ya, orang kata apa, jimatkan penggunaan kertas ya. Seboleh-bolehnya cubalah jimatkan penggunaan kertas ya. It will be very good for you. Ya. Ya, cikgu cadangkan kalau ada rezeki dapatkan tab sendiri ya. It is functional. It is very, very good for you. Ya, untuk pembelajaran, sesi pembelajaran dan sebagainya. Memang sangat sesuai untuk anda semua. So, siapa lagi ada di sana sila masuk. 213 orang. Wow! Ya. Sir, kalau notah kat dalam iPad boleh ke? Boleh. Notah kamu boleh di mana-mana. Kamu nak buat banner ke, poster ke? Ya, kamu nak buat iklan kat kat rumah boleh je, tak ada masalah. Ya, janji ada notah dengan kamu. Itu yang penting. Cikgu tak nak kamu, apa dia ajar? Tak faham. Mana tu? Mana ni? Tak payah. Itu saja. Sebab itulah kita memberi notah untuk kamu. Ya. Nurul Syuhada. Sihat. First time datang ya? First time. Selamat datang kepada Pulsion baru. Ya. Ya, nama saya ingin memperkenalkan diri saya lagi. Nama saya, cikgu boleh tak cakap? Cikgu, boleh tak cakap asal kepada Uf dan Syah? Ada orang cakap, cikgu boleh ke cakap Assalamualaikum kepada Uf dan Syah? Haikal Daniel. Saya tak tahu, dia mungkin kirim salam kot. Okay. Cukup. Saya guna tab apa? Saya guna Samsung je. Apple ni mahal. Ya. Ya, saya pakai Samsung sahaja. Ya. Banyak student-student kita yang tak buka kamera. Bukalah kamera. Sampai 200 lebih student yang bukanya 10 orang saja. Lagi banyak kamu buka kamera. Ya, saya nak lihat kamu. Saya faham apa reaksi wajah kamu. Tak pakai tudung se. Oh ya ke? Okey, tak apa. Ya, menjaga aurat itu adalah penting. Tak apa, cikgu faham. Ya. Yang budak lelaki semua kata, saya handsome sangat, nanti orang tengok nanti pengsan macam mana? Jangan risau. Tak pernah ada orang pengsan tengok orang handsome. Apa ni Haikal Daniel? Hai Uf. Siapa ni? UF ni siapa? Uf.
Ish. Sila masuk. Cikgu bagi lagi masa beberapa minit lagi. Jangan risau, ini adalah kelas pengenalan tentang cara kita mengajar sains di MC+. Ya, dan juga ya cara nota kita, macam mana kita bahagikan masa, ya. Kelas cikgu yang berlainan mempunyai cara yang berlainan. Macam kelas saya banyak macam bercerita. Ya, I like to story. So you kena dapat, bila saya cakap penting, kamu kena serapkan. Ya, saya akan cuba memberikan, ya. Dia nak thank you. Ya, saya akan suka memberikan point-point, ya, yang kamu kena masukkan. Ya, saya akan kaitkan dengan kehidupan kamu. Cikgu lain, style yang berbeza. Ya, ini style saya. Supaya nanti kamu boleh memilih kelas siapa yang kamu nak masuk. Ya, saya cukup happy kamu masuk mana-mana cikgu punya kelas. Yang penting, ilmu kena sampai kepada kamu dan berguna kepada kamu. Itu adalah matlamat utama setiap satu cikgu di MC+. Ya, masuk ya. Sila 259 dah. Ya, 4 takam. Apa tu pula Haikal Daniel 4 takam. Ya. Dah tengok dah. Saya pasti semua orang yang lepak tadi pukul 2 seajar darjah 5 kan? Ya, Alia. Ya. Adakah kamu di mana adik kamu cakap masuk kakak saya nanti akan masuk form 5, darjah form 1. Ya. Ya, sains ni adalah gabungan antara kimia, fizik, semua. Biologi. Oh ya, ke Putri? Alamak, comel dah. Ya. Okey. Jangan risau. Okey. Sains susah lah. Farah Alia, sains semua benda susah. Farah Alia. Masa kecil kita nak belajar bercakap susah. Berjalan susah. Makan susah. Nak mandi susah. Pergi toilet susah. Semua benda susah. Semua benda daripada susah menjadi senang. Sama juga dengan sains. Of course, starting memang susah. Cikgu tak menafikannya, ya. Permulaan dia memang agak sukar sikit. Bukan semua orang boleh belajar dengan cepat. Untuk setengah student memang lambat sikit. Tapi tak apa. Yang penting, jangan putus asa. Ya. Oh, Zara sudah kembali, ya. Hai Zara. Kelas ketiga kita, Ya, saya dah tengok awak 3 kali dah masuk kelas saya. Bagus. Terima kasih. Tengok cikgu kenal. Kalau kamu buka kamera, saya selalu tengok muka kamu. Saya akan tengok macam Danish. Danish ni kelas ketiga dia. Fatin Husna dah kelas beribu dengan saya dah. Betul? Ya, saya kenal student-student saya. Ya, Aira pun saya kenal. Ya, Ryan kelas ketiga pada hari ini. Ya, terima kasih Ryan. So, kita ada banyak peminat-peminat setia kita. Best tak korang belajar 2 kali dengan saya? Dapat faham tak apa yang saya nak cuba ajarkan? Korang faham tak apa yang saya cuba fahamkan kepada kamu? Faham, ya? Kalau macam tu, alhamdulillah. Ya, sejuk saya mendengar. Ya, sejuk saya dengar. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, kita dah bercerita untuk 8 minit dah. Saya ingin mulakan kelas pada hari ini. Ya, anda semua sedia, ya? Mari kita, sebelum tu saya akan mutekan anda semua. 273 orang. Mute all. Minta maaf. Ya? Okey, jom kita mulakan kelas pada hari ini. Kelas pada hari ini adalah daripada satu topik, iaitu tingkatan 1 bab 2. Tingkatan 1 bab 2, di mana bab tersebut adalah sel sebagai unit asas kehidupan. Sel sebagai unit asas kehidupan. Bab 2, ya, bab 2. Bab tersebut sahaja, ya, bab tersebut sahaja telah memberi kepada kamu satu idea yang cukup penting. Tunggu sekejap, ya, cikgu datang. Ya, bab tersebut telah memberi satu idea yang cukup besar untuk kamu. Dia kata, cell as basic unit of life. Dia kata, sel sebagai asas hidup. Asas hidup, ya. Macam mana, sir? Macam kita ini adalah satu organisma. Ya, organisma. Kita organisma apa? Unisel ke multisel? Kita adalah organisma unisel ke multisel? Apa maksud multisel dengan unisel? Siapa tahu? Siapa tahu apa maksud unisel dengan multisel? Cuba bagi tahu cikgu. Bagus. Ya?
dalam struktur organisasi manusia, kita ada dua komponen, iaitu multi-cell dan unicell. Unicell ni bukan Universiti Selangor, itu lain. Ya, itu lain. Ini unicell. Maksud multi di sini adalah, ya, maksud multi, lepas tu ada satu lagi maksud dia uni. Okey, apa beza maksud dia adalah, multi maksudnya banyak. Uni maksudnya satu. Multi maksudnya banyak dan uni maksudnya satu. Dalam muka dunia, dalam bumi ini, ya, dalam perkembangan bumi ini, ahli saintis mengatakan bahawa semua kehidupan bermula daripada satu sel. Semua kehidupan bermula daripada satu sel. Bila zaman berlalu, berbilion-bilion tahun yang akan datang, satu sel ini mula menjadi pelbagai sel bergabung. Mereka akan bergabung macam manusia. Kita ada pelbagai jenis sel dalam badan kita. Sel kulit, ya, sel jantung, sel rambut, sel mata, sel hidung, semua sel otak, sel usus, sel kuku, semua sel yang bergabung dan bekerja sama antara satu sama lain dalam keadaan yang harmoni. Betul Najwa, masa sel pun. Semua sel bergabung macam di sekolah. Bila datangnya hari sukan, ada tak satu darjah saja akan melakukan semua aktiviti? Tak ada kan? Darjah 5 bergabung dengan darjah 6, darjah 4, darjah 3, semua bergotong royong, ya, semua bergotong royong ataupun semua bergabung untuk menjayakan sesuatu upacara. Sama juga untuk manusia. Sel jantung, ya, sel jantung bekerjasama dengan sel peparu bekerjasama dengan sel otot, lepas tu sel darah pula bekerjasama dengan mereka. Semua ini bekerjasama untuk berfungsi sebagai manusia. Tetapi kamu kena ingat ya, rambut tu sel juga. Kamu kena ingat walaupun dia satu sel, contoh satu sel paramecium, bakteria, ya, walaupun dia satu sel, dia masih lagi perlu mencari makan, dia masih perlu lagi bernafas, dia masih lagi perlu bergerak, dia masih lagi perlu membiak, dia masih lagi perlu menghasilkan bahan buangan. Contohnya kencing ke berak ke, walaupun dia satu sel. Walaupun dia satu sel, dia masih perlu melakukan segala aktiviti ini. Sebab itulah kita kata cell as a basic unit. Asas untuk manusia, untuk menghasilkan manusia adalah sel. Ya, asas untuk menghasilkan manusia, dua sel je cukup. Satu ovum, satu sperma. Ingat lagi tak cikgu ajar hari tu? Ovum dengan sperma. Satu ovum, satu sperma, satu ovum. Satu sel bergabung dengan satu sel. Tapi yang satu bergabung dengan satu. Sperma, ovum bergabung menjadi satu sel. Satu sel itu akan mula membahagi. Dan jadi zygote, jadi fetus, jadi bayi. So daripada satu sel. Semuanya bermula daripada satu sel. Faham ke tak semua? Faham? Do you have any question till now? Do you have any question till now, students? No? Are we good? Okay, let's go. Let's continue. So, hari ini, cikgu ingin mengambil bahagian dalam sel, bagaimanakah tenaga dihasilkan? How does energy being produced? Yeah, how does energy being produced? Bagaimanakah tenaga dihasilkan untuk sesuatu sel berfungsi? Tanpa ada tenaga, sel itu akan mati. Without energy being produced, the cell will die. So ada dua cara. Satu, ya, dengar sini baik-baik ya. Satu, ada dua jenis sel di sini ya. Satu sel dia perlu mencari makanan. Satu sel
ataupun satu jenis organisma, dia perlu mencari makanan. Contohnya memburu, ya. Contohnya pergi kat kedai mamak beli makan, ya. Contohnya pergi KFC, pergi cari makan. Dia kena pergi cari makan untuk mendapatkan tenaga. Ada lagi satu organisma, dia lapar. Dia pergi, dia sadai diri dia kat cahaya matahari. Okey, dah kenyang. Jom masuk balik rumah. Tahu tak apa yang cikgu ceritakan di sini? Ada dua jenis organisma. Satu organisma perlu pergi mencari makan. Lagi satu organisma, dia pergi berdiri kat cahaya matahari. Okey, dah kenyang. So there's two kind of cells, yeah. One, there's two kind of organism. One, they have to go and find their food. Another organism, they can make their own food. Yeah, they can make their own food. Okay, cikgu nak tambah beberapa perkataan di sini, ya. Tengok sini baik-baik. Perkataan di sini adalah autotroph. Autotroph. Tulis semua. Autotroph. Autotroph adalah organisma atau unisel yang boleh buat makanan sendiri. Autotroph. Autotroph are organism which can make their own food. Organism which can make their own food. Itu dipanggil sebagai autotroph. Contoh autotroph, siapa boleh bagi tahu cikgu? Contoh autotroph. Siapa boleh bagi tahu cikgu contoh autotroph? Eugelia. Lagi? Paramecium. Mana paramecium? Alga. Algae. Ya, apa yang kena warna apa-apa yang warna hijau boleh menghasilkan makanan mereka sendiri. Sebab kenapa mereka boleh menghasilkan makanan mereka sendiri? Siapa tahu? Sebab mereka ada apa? Klorofil ataupun kloroplas. Ya, klorofil ataupun kloroplas, di mana it's a pigment. Dia adalah sejenis pigment yang cikgu boleh tulis di sini, ya, autotroph. Lepas tu cikgu tambah lagi perkataan pigment klorofil. Pigment klorofil, di mana pigment ini kamu boleh jumpa dalam kloroplas untuk menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan tenaga cahaya. Okey? Okey? Pokok pisang, kaktus semua sama. Semua jenis pokok di dunia menghasilkan fotosintesis. Menghasilkan fotosintesis untuk mendapatkan makanan. Okey? Faham sampai sekarang? Faham sampai sir, does plants that is not green in color not have or don't make photosynthesis? Thank you, Najahan. Fantastic question. Dengar sini baik-baik. Najahan telah tanya satu soalan cukup bagus. Sir, bukannya semua pokok berwarna hijau? Dia kata, bukan semua pokok yang berwarna hijau. Ada juga pokok yang berwarna merah. Ada juga pokok yang berwarna macam biru-biru. Mereka semua boleh melakukan makanan mereka sendiri ke? Ada yang orange? Boleh. Klorofil ni, okay, not all plants are green in color. Some of them are red, some of them are orange, some of them are bluish, some of them are light green. But they still can make their own food. Sebab, kenapa mereka berwarna hijau adalah disebabkan jenis warna cahaya yang mereka serap. Jenis cahaya yang mereka serap. Cahaya ada berapa warna? Cahaya ada berapa warna? 7 warna, betul? 7 warna. So, jenis yang mereka serap, okey, dengar sini baik-baik, ya. Okey? Dengar sini baik-baik. Kenapa pokok berwarna hijau? Tengok sini betul-betul. Cikgu nak lukis sesuatu.
Walaupun lukisan saya buruk, okay. Dan okay. Ini daun. Ya, ini daun. Okay. Ini daun. So, apa yang akan berlaku adalah tengok sini baik-baik ya. Okay, tengok sini baik-baik. Bayangkan, okay, ini adalah cahaya. Ini adalah cahaya. Ya, cahaya. Lepas tu, tengok sini baik-baik ya. Cikgu cuba sampaikan sesuatu di sini. Okay. Ini cahaya yang diterima. Ini adalah cahaya yang dipantulkan. Okay. Untuk pokok, mereka hanya perlukan dua jenis warna sahaja. Mereka perlukan warna merah dan warna lebih kurang warna ungu. Ya, warna ungu. Dan cahaya warna hijau dipantulkan. Cahaya warna hijau. Dia tak perlu cahaya warna hijau. Dia pantulkan. Bila dia pantulkan cahaya warna hijau, pokok tersebut nampak macam warna hijau. Sebab itulah pokok semua berwarna hijau. Ya? Ya. Dan untuk buah lain, buah itu pigmen. Ya? Tetapi untuk daun, kalau daun itu berwarna orange, bermaksudnya dia memantulkan cahaya warna orange. Kalau daun itu berwarna biru kebiruan, dia memantulkan warna biru. Itu sahaja. Faham? Faham? So, apa yang dipantulkan itu adalah warna dia. Ya, apa yang dipantulkan itu adalah warna dia. Kalau daun tu berwarna merah, so maksudnya klorofil dia berwarna merah, pigmen berwarna merah yang memantulkan cahaya warna merah. Ya. So, what is the difference between chloroplast and chlorophyll? Satu soalan yang cukup bagus. Tengok sini baik-baik ya. Tengok sini baik-baik ya. Okey? Okey? Tengok sini baik-baik. Okey, now. Ini, okey. Tengok sini baik-baik ya. Yang ini adalah chloroplast. Keseluruhan ini dipanggil sebagai chloroplast. Di dalam chloroplast, kamu boleh jumpa pigmen chlorophyll. So, kesemua ini adalah chloroplast dan setiap satu step kat dalam ini kamu boleh jumpa pigmen chlorophyll. Faham? Faham? Okey. Boleh kita sambung? Boleh kita sambung? Can we continue, my dear students? Okay, let's continue. Okay. So, hari ni kita akan belajar dua contoh. First, kita akan belajar pasal cellular respiration. Apa maksud cellular respiration? Siapa boleh bagi tahu cikgu? What does it mean by cellular respiration? What does it mean by cellular respiration? Anybody? Bernafas. Okay, lagi. Ataupun dalam BM kita panggil dia respirasi
respirasi sel. Dalam BM, kita panggil dia sebagai respirasi sel. Any idea? Cukup bagus ya. Banyak student datang dengan jawapan-jawapan yang padat. Okey, mari cikgu ajar di sini ya. Bila kita kata respirasi sel, kamu tengok formula ini. Respirasi sel berlaku di dalam sel. Respirasi sel berlaku di dalam sel. Tapi berlaku di mana? Yang ini semua cikgu tak tulis di nota sebab cikgu nak kamu tulis bersama dengan saya. Respirasi sel berlaku di dalam mitokondria. Respirasi sel berlaku di mitokondria. Yang ni. Ini dinamakan sebagai mitokondria. Dia adalah sebahagian daripada unit sel. Mitokondria. Ya, mitokondria. Kita boleh tulis juga mitokondria ini sebagai pusat jana kuasa. Pusat jana kuasa. Ya, pusat jana kuasa. It's a power plant / power plant. It's a power plant. Ya. So, sir, macam mana, sir? Okey. Kalau kamu nak menghasilkan tenaga di stesen penjana kuasa, apa yang kamu perlukan? What do you need to produce energy in a power plant? Apakah yang diperlukan untuk menjana tenaga elektrik? Cikgu tengah cerita pasal tenaga elektrik. Apa yang diperlukan untuk menjana tenaga elektrik di stesen penjana? Ya, stesen penjana. Air bagus, lagi kincir angin, lagi angin bagus, matahari, oksigen bagus. Okey, kita ambil satu contoh yang senang. Kita ambil arang batu. Ya, kita ambil arang batu. We take coal. Ya, coal. So apa yang akan berlaku adalah arang batu dimasukkan ke dalam penjana kuasa. Tish, tish, tish. So arang batu itu dibakar. Untuk proses pembakaran, apakah gas yang diperlukan? Untuk proses pembakaran, apa yang perlukan? Oksigen. So, bila oksigen, dengar sini baik-baik ya, thank you so much. Bila oksigen digabungkan dengan arang batu, ya, tenaga dihasilkan. Betul ke tak? Betul ke tak? Bila tenaga dihasilkan, when energy is being produced, what else is being produced? Haba dihasilkan, betul? Heat. Haba it's been produced. Okay? Dengar sini baik-baik ya. Cikgu nak mula balik daripada awal. Dengar sini baik-baik. Semua student, jangan type apa-apa. Don't type anything. Just listen to me. Okay? So, untuk menghasilkan tenaga elektrik di pusat penjana kuasa, kamu perlukan arang. Arang tersebut dimasukkan ke dalam relau. Yeah, we take the coal, we put it into the burner. For them to burn, you need oxygen. So, coal and oxygen. Arang batu dan oksigen bergabung dibakarkan menghasilkan tenaga untuk menghasilkan tenaga elektrik. Pada masa yang sama, dia juga menghasilkan tenaga haba. Betul? Tenaga haba. Betul ke tak? It produces heat energy. Betul kan? Betul. Bagus. Sekarang, cuba sentuh badan kamu. Please touch your body, touch your hands. Panas tak? Panas tak? Panas, betul? So, ini membuktikan, disproven that kamu pun adalah stesen penjana kuasa. Kamu pun boleh menjana kuasa. Tapi kuasa kamu dijana di mana? Kuasa kamu dijana di stesen jana kuasa yang dipanggil sebagai mitokondria. Setiap satu sel dalam badan kamu ada mitokondria.
Ada mitokondria. Kamu rasa sejuk sebab persekitaran kamu sejuk. Dalam kamu tetap panas. So mitokondria, sebab tu cikgu tulis pusat jana kuasa, power plant. Ya? Okey. Sekarang pusat jana kuasa dah ada. Kamu perlukan arang, betul? Kamu perlukan arang, betul ke tak? Untuk membakar. You need coal to burn, am I right? Am I right? Tapi boleh ke kita makan arang? Sedap arang. Tak. Boleh tak? Boleh ke? Tak boleh. Cikgu pelik hari tu cikgu makan burger arang. Burger dia warna hitam, roti dia. Charcoal burger, betul? Pernah makan tak burger arang? Yang bun tu warna hitam kan? Sikit-sikit boleh lah, tapi tak boleh makan. So, kita tak boleh makan arang. Kita tak boleh makan arang. Okey? Tapi kita boleh makan gula. Betul? Bila kita makan gula, tak kisahlah nasi ke, roti ke dan sebagainya, kamu akan dapat satu komponen iaitu glukosa. Ya, kita akan dapat satu komponen dinamakan sebagai glukosa, iaitu gula. Setiap kali kita lapar, kita makan gula, betul? Tak kisahlah gula ke, nasi ke. Ya, baru puas hati kan. Lapar mak, nasi. Oh, dah kenyang. Betul? Betul kan? So, arang tersebut, kamu boleh tulis contoh macam ni. Ya, kamu boleh juga tulis macam ni. Tak kisahlah. Kalau kamu nak faham dengan lebih baik. Kat glukosa ni, kamu boleh tulis arang. Ataupun kamu boleh tulis bahan bakar. Ataupun kamu boleh tulis dalam bahasa Inggeris, fuel. Fuel. Arang ke, bahan bakar ke, fuel. Jangan tulis dalam exam macam ni. Yang ni cikgu cuba memahamkan kamu. Kat sini, cikgu cuba memahamkan kamu. Okey, sekarang. So, arang dah ada, iaitu glukosa. Okey. Stesen penjana kuasa sudah ada, iaitu kita sudah ada mitokondria di sini bersedia. Ya, stesen. Cikgu tulis di sini. Stesen jana kuasa. Stesen jana kuasa dah ready. Arang glukosa. Sekarang kita perlukan apa? Untuk membakar kita perlu apa? Untuk membakar kita perlukan apa? To burn, what do you need? Oksigen. Kita perlukan oksigen. Ya? Macam mana kita dapat oksigen? How do we get oxygen? How do we get oxygen? Kita bernafas. Kita inhale. We inhale our oxygen. Ya? Kita bernafas. So, glukosa, oksigen. Lepas tu, bahan bakar, macam mana bahan bakar? Kamu nampak tak yang ni? Tambah kat sini. So, kamu buat apa? Buat satu bulat kepada tambah. Buat satu bulat kat dia. Lepas tu, kamu tarik ke bawah, tulis tindak balas kimia. Tindak balas kimia. Chemical reaction. Pembakaran adalah satu tindak balas kimia. Ya, pembakaran adalah satu tindak balas kimia. Burning is a chemical reaction. How? You need something to burn. You need oxygen. When you combine together, you can cause burn. Kamu boleh menghasilkan api. Sama juga di sini, glukosa bergabung dengan oksigen. Glukosa bergabung ataupun bertindak balas dengan oksigen. Ya, bila dia bertindak balas dengan oksigen, dia akan menghasilkan carbon dioxide. Ya, kamu hembus. Ya, hasil carbon dioxide, air. Kamu juga akan menghasilkan air. Pada masa yang sama, kamu menghasilkan tenaga, iaitu ATP. Ya, kamu menghasilkan tenaga. Ada sedikit kesalahan di sini. Bukan 3 ATP, tapi 38 ATP. ATP. 38 ATP. ATP adalah nilai tenaga kamu. Macam volt, joule, semua kan. Untuk manusia ataupun benda hidup,
kita panggil dia sebagai 38 ATP. Ya, ini dia. Ini dipanggil sebagai respirasi sel. Ini adalah cara kamu menghasilkan tenaga. Sekarang saya tengah mengajar kamu, saya memerlukan tenaga. Saya tengah mengajar kamu, ya, anda semua, saya perlukan tenaga. Macam mana? Tadi mi goreng yang saya makan tadi, mi goreng yang saya makan tu dijadikan sebagai glukosa melalui proses penghadaman. Ya, lepas saya hadam dia jadi glukosa, setiap kali saya mengajar, saya tengah lagi masih bernafas. So, oksigen yang saya hirup masuk, inhale, the oxygen that I inhale will be reacting with this glucosa, which produce carbon dioxide. Air sentiasa dihasilkan dalam badan kamu dan juga tenaga. Tenaga itu digunakan untuk mengajar kamu. As simple as that. As simple as that. Faham? Ada sesiapa yang tak faham? Ada sesiapa yang tak faham? Najla, apa yang tak faham Najla? Najla kata tak faham. Apa dia? Boleh bagi tahu cikgu tak apa yang kamu tak faham? Seboleh tak ulang balik contoh yang saya bagi tadi? Boleh, tak ada masalah. Okey, dengar sini baik-baik. Untuk menjana kuasa, boleh Najla. Cikgu ulang balik. Tak apa, untuk kita semua. Untuk menjana kuasa, yang penting kamu perlu bahan bakar. Ya, kamu perlukan bahan bakar. Tunggu juga Naim. Okey, thank you. Naim, saya akan datang kepada kamu, ya. Kamu perlukan bahan bakar. Okey? Ya, tak kisahlah apa sajalah. Setiap kali stesen penjana kuasa, mereka gunakan arang dengan petroleum. Ya, banyak lagi benda bakar yang boleh digunakan juga. Tapi kita ambil contoh arang, ya. Lepas tu, kamu perlukan stesen jana kuasa untuk membakar, ya. Cikgu, saya lambat nak try. Okey, ini chapter nombor 2, tingkatan 1. Ya, tingkatan 1. So, arang dah ada bahan bakar. Stesen untuk menjana tenaga, dah ada stesen menjana kuasa. So, bila kamu membakar arang dalam stesen penjana kuasa, kamu menghasilkan kuasa elektrik. Sama juga untuk manusia. Untuk kita tidak menggunakan arang, tapi kita gunakan glukosa, sejenis gula. Sejenis gula yang kita suka makan. Dan pusat penjanaan kuasa kita adalah mitokondria. Our place to produce energy is mitokondria yang boleh dijumpa dalam sel. Yang boleh dijumpai dalam sel. So, macam mana dia akan berlaku? Stesen dah ready. So, dia akan berlaku macam ni. Kita ambil gula, kita gabungkan dengan oksigen. Kita bertindak balas. Ya? Di mana? Di mana dia berlaku? Dia berlaku dalam sini. Gula, cikgu tulis di sini, ya. Gula tambah oksigen. Gula tambah oksigen di dalam mitokondria. So, apa yang saya akan dapat? Saya akan dapat balik, bila saya gabungkan, saya akan dapat carbon dioxide yang bahan bakar. Lepas bahan bakar, kita kena ada mesti bahan buangan dia, kan? Bahan buangan dia adalah carbon dioxide, air. Hasil tindak balas dia adalah carbon dioxide, air dan juga tenaga. 38 unit tenaga. 38 unit tenaga. Unit tenaga tersebut kita panggil sebagai ATP. Apa maksud ATP? ATP. Adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate, iaitu ATP. ATP, adenosine triphosphate. Faham? Faham? Okey. So, ini adalah tenaga. Unit tenaga kamu 38. Okey, faham? Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan sehingga okey, boleh kita sambung? Boleh kita sambung? Okey? Tak apa, ada orang kata dia tak faham apa yang saya tulis di sini. Okey? Kita tulis adenosine triphosphate. Okay. So, ATP.
Okey. Jom. Boleh? Boleh kita bersambung? Dapat tak sampai sekarang? Okey. Fikir pasal stesen jana kuasa dan sebagainya. So, lebih senang kamu untuk memahami sains. Sains ni bukan pasal menghafal sahaja. Jangan asyik hafal buku teks, memang takkan tak kamu. Kamu kena kaitkan dengan kehidupan kamu. You have to connect with your life. Then only you will understand. Okay? You have to, kamu kena gabungkan dengan hidup kamu. Okay. Sekarang kamu dah tahu dah macam mana badan kita menghasilkan tenaga. Dengan gula yang kita makan. Tapi tumbuhan tak perlu. Tumbuhan tak perlu buat benda ni. Sebab dia melakukan fotosintesis. Dia melakukan fotosintesis. Di mana dia senang tau. Kamu perasan tak? Saya tak pasti kamu perasan ke tak. Kamu perasan tak? CO2. Carbon dioxide. Perasan tak? Cikgu buat satu bulat yang besar kat sini ya untuk kamu ya. Kamu nampak kita menghasilkan CO2, betul? Yeah, we human produce or animal produce that, right? Daripada sini, dia akan diserap masuk kat sini. Diserap masuk kat mana? Diserap masuk ke dalam daun. Semua ini berlaku di dalam daun. Semua ini berlaku di dalam daun. So, carbon dioxide yang dihasilkan oleh haiwan dan juga haiwan manusia ya dan juga organisma hidup yang lain akan diserap masuk ke dalam tumbuh-tumbuhan ya, dan dia akan bergabung dengan air, H2O maksudnya air, dengan bantuan cahaya matahari. This is sunlight. Cahaya. Dengan bantuan cahaya matahari, dia akan menghasilkan apa? Glukosa. Dia akan menghasilkan glukosa tambah oksigen. Tambah oksigen. Kalau kamu tengok baik-baik ya, apa yang kita gunakan di sini dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan. Yang ini dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan. Apa yang kita buang, whatever that we throw is taken back by the plants plus water. With the help of sunlight, you produce glucose and oxygen. Macam recycle. Tapi, siapa lagi penting? Haiwan dengan manusia ataupun tumbuh-tumbuhan? Tumbuh-tumbuhan. You need more plants. So, kesemua ini yang ini dipanggil fotosintesis berlaku di dalam tumbuh-tumbuhan. Faham tak semua? Faham tak? Ada yang tak faham tak? Siapa confused? Siapa rasa, sir, apa ni, sir? Otak saya dah pening pingpong dah. Ada tak? Ya? Faham? Bagus. So, cikgu ulangi lagi sekali. Okey, tengok sini baik-baik. Dengar sini baik-baik ya. Cikgu. Kenapa mikroorganisma boleh buat dua? Mana ada mikroorganisma boleh buat dua? Dengar sini baik-baik. Cikgu nak buat satu cerita. Dengar sini baik-baik ya. Okey, semua orang jangan tulis apa-apa. Stop writing everybody. Stop writing. Okey, jom kita lihat ya. Okey. Pernah tengok pokok ubi tak?
Pernah tengok pokok ubi kayu tak? Pernah? Have you seen tapioca tree? Pokok ubi kayu? Pokok ubi kayu tak pernah tengok? Okay. Hana Batrisha kata tak pernah tengok pokok ubi kayu. Okey, tak apa, cikgu tunjuk. Kat kampung kan banyak. Pokok ubi kayu. Ini dia. Inilah pokok ubi kayu. Okey? Okey? Faham? Okey. Okey, bayangkan. Okey. Pokok ubi kayu ada daun tak? Pokok ubi kayu ada daun tak? Ada kan? So, dia akan melakukan fotosintesis. Ya? Dia akan melakukan fotosintesis di mana dia ambil karbon dioksida. Dia ambil karbon dioksida. Dengar sini baik-baik ya. Dia ambil karbon dioksida. Dia ambil air. Dia gabungkan. Ya? Macam mana dia dapat gabungkan? Dia dapat gabungkan dengan bantuan cahaya matahari dan juga klorofil. Dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil, karbon dioksida dapat bergabung. Boleh dengar ke? Can you hear me? Can you hear me? Boleh ya? Okey, jom kita sambung balik. Okey. So, pokok ubi kayu mengambil karbon dioksida tambah air dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil menghasilkan gula. Menghasilkan gula dan juga oksigen. Dan juga oksigen. So, mana dia simpan gula ni? Dia simpan di akar dia. Dia simpan di akar dia. So, akar dia menebal dan menjadi ubi. Akar dia menebal dan menjadi ubi. The roots become bigger and it becomes tapioca. It becomes tapioca or potato. Saya manusia. Lapar. Ternampak pokok ubi kayu. Wow, tapioca tree. I'm hungry. So ubi tu akar kayu. Ya, akar kayu, betul. Ubi tu akar kayu. I'm so, oh wow, tapioca. Ataupun ubi kayu, lapar. Jepun tengah datang. Tak boleh, kena tanam ubi kayu je kena makan. So, saya ambil cangkul. Lepas tu saya tarik ubi kayu tu keluar. Sekali, macam ni kan? Macam tu kamu ambil ubi kayu kan? Dapatlah ubi kayu. Kamu pun letak belakang. Lepas tu bawa balik rumah. Dah balik dah. Hari kita makan apa? Special. Ubi kayu cecah sambal belacan. Okay? So, kita pun rebus ubi kayu tu. Tak kisahlah kau rebus ke, bakar ke, steam ke, apa-apa sajalah. Lepas kamu steam, kamu makan. Sedap. Sedap. Lepas tu, dia masuk ke dalam perut kamu. Ya, dia pun menghadam. Dia pun menghadam dalam perut kamu. Bila selepas menghadam, ubi kayu itu dijadikan glukosa, gula. Sebab itulah asas dia kan. Macam mana ubi kayu dihasilkan? Dengan simpan glukosa dalam akar. Kamu makan balik akar itu, selepas dihadamkan, kamu dapat glukosa dalam darah kamu. Sekarang kamu perlukan tenaga. Glukosa ini dihantar ke mitokondria. Lepas tu kamu hirup oksigen. So, glukosa bergabung dengan oksigen di mitokondria menghasilkan tenaga, air dan juga karbon dioksida. Karbon dioksida ini pula akan diserap balik oleh ubi kayu untuk menghasilkan glukosa dan disimpan di dalam akar menjadi ubi kayu baru. So, ini adalah satu kitaran. You give me, I give you. You help me, I help you. I jump, you jump. Betul? Faham tak? Faham tak? Tapi, siapa lagi penting? Mana satu lagi penting?
dia lagi penting. Sebab kenapa? Tumbuh-tumbuhan adalah lebih penting. Kenapa? Tumbuh-tumbuhan menghasilkan glukosa dan oksigen untuk haiwan dan juga manusia hidup. Sir, mana boleh sir? Kalau kita tak bagi oksigen, kalau kita tak bagi karbon dioksida untuk tumbuh-tumbuhan, sir, tumbuh-tumbuhan tak boleh hidup. Betul kan? Itu yang kamu fikirkan, betul? Itu yang kamu fikirkan, betul? Kalau saya, ya, okeylah. Kalau tak ada binatang, tak ada manusia. Confirm tumbuh-tumbuhan mati, betul? Kalau tak ada binatang, tak ada manusia, confirm tumbuh-tumbuhan mati, betul? Am I right? If you don't have animals and you don't have human. So we don't produce carbon dioxide, tumbuh-tumbuhan akan mati, betul? Salah. No. Tahu kenapa? Tahu kenapa tak? Ya? Bagus. Arman dah dapat. Sebab dengar sini baik-baik. Dengar sini baik-baik. Tumbuh-tumbuhan benda hidup ke bukan benda hidup? Tumbuh-tumbuhan benda hidup ke bukan benda hidup? Is plant a living thing or non-living thing? Mana Hana tumbuh-tumbuhan bukan benda hidup? Tumbuh-tumbuhan adalah benda hidup. Kalau kamu rasa kan, kalau dengar sini baik-baik, memang betul, tumbuh-tumbuhan adalah benda hidup. Kamu rasa kan, tumbuh-tumbuhan bernafas tak? Dia perlukan tenaga tak untuk membesar? Betul? 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 So, dengar sini baik-baik ya. Tumbuh-tumbuhan, plants, boleh melakukan kedua-dua ini sekali. Ya, dia boleh melakukan respirasi sel dan fotosintesis pada masa yang sama. Okey? Untuk hidup, dia melakukan respirasi. Untuk membuat makanan, dia melakukan fotosintesis. So, tumbuh-tumbuhan juga boleh menghasilkan karbon dioksida untuk diri dia sendiri dan dikitar semula dalam diri dia sendiri untuk menghasilkan gula. Power tak? Tapi dia, tumbuh-tumbuhan, tak boleh melakukan fotosintesis sepanjang masa. Sebab untuk melakukan fotosintesis, kamu perlukan cahaya matahari. So, waktu malam, tumbuh-tumbuhan hanya melakukan respirasi. Dia tak melakukan fotosintesis. Tetapi waktu pagi, waktu siang, dia boleh melakukan respirasi dan fotosintesis. Sebab tu saya cakap dengan kamu, tumbuh-tumbuhan tak perlukan kamu. Dia boleh hasilkan bahan ni, karbon dioksida dan air, dia boleh gunakan balik untuk proses fotosintesis dia. Faham? Tapi manusia, binatang, bakteria, fungi dan sebagainya, mereka hanya melakukan respirasi. Mereka sangat bergantung kepada tumbuh-tumbuhan untuk glukosa dan juga oksigen. Yes, they don't need us. Tumbuh-tumbuhan tidak perlukan kita. Tapi kita perlukan tumbuh-tumbuhan. So of course, tumbuh-tumbuhan adalah lebih berkuasa daripada kita. Kita ada akal, itu saja. Tapi akal kita tak pernah digunakan dengan baik sekali. Pergi main tebang dia. Lagi banyak kamu tebang dia, kamu bunuh dia, buat bangunan tinggi-tinggi, lagi sesak nafas kamu. Sebab kenapa? Kerja dia adalah menghasilkan oksigen. Kalau tak ada oksigen, sesak nafas. Kerja dia juga menghasilkan glukosa. Lapar. Kamu rasa kalau kamu lapar, kamu makan mangga manis, kenyang tak? When you're very hungry, you eat very, very sweet mango. Cikgu bagi kamu 1 kilo mangga. Kenyang ke tak? Kenyang. Kamu kenyang. Kalau kamu lapar sangat, saya bagi kamu kangkung masak belacan. Tak ada nasi.
Kenyang ke tak makan kangkung masak belacan kalau makan banyak-banyak? Kenyang kan? Ha. Tumbuh-tumbuhan memberi segalanya untuk kita. Kita kata, saya gempak lah, saya bagi carbon dioxide untuk tumbuh-tumbuhan. Tak payah. Dia sendiri boleh buat sebab dia pun adalah benda hidup. Waktu malam dia menghasilkan respirasi. Waktu pagi dia boleh hasilkan respirasi dan fotosintesis. Tapi manusia hanya boleh melakukan respirasi sahaja. Faham? Ada apa-apa soalan? Tak dah. Dah faham beruk dah. Ya? Dah faham sangat dah. Do you understand people? Do you all understand? Faham dia kata. Sir, if people sit in the room for a week without oxygen can die ah. You can die without oxygen within 7 minutes. Kenapa nak 1 minggu? Dalam masa 7 hari, 7 minit boleh mampus. Mampus pula. Sebab tu mereka kata, siapa-siapa yang ada asma, penyakit pernafasan, mereka tak bagi diorang pergi camping tengah-tengah malam di hutan. Tahu kenapa? Tahu kenapa? Tahu kenapa tak? Sebab waktu malam, pokok-pokok besar, dia akan apa? Waktu malam dia akan bersaing dengan kamu untuk oksigen waktu malam. So, sebab itulah ada masa orang yang mempunyai masalah pernafasan, dia sesak nafas sikit kat hutan. Sebab waktu malam dia tak menghasilkan oksigen lagi dah. Dia berebut oksigen yang ada di persekitaran kamu. Pokok dengan kamu kena berebut. Okey? Faham? Sebab itulah kamu yes, animal do. Any living organism do respiration, including plants. Sebab itulah kalau kamu pergi bercuti, kamu pergi tempat yang ada banyak pokok, kamu rasa segar kan? Oh, segarnya. Tahu tak kenapa? Sebab kawasan tersebut ada banyak oksigen. So, bila kamu menghirup oksigen yang banyak ke dalam diri kamu, kamu rasa segar. Semua sel kamu dapat oksigen yang banyak. Tapi bila kamu pergi tempat yang tak ada banyak oksigen, tempat yang sesak, tempat yang sesak banyak orang, kamu sentiasa rasa sesak nafas sebab tak cukup oksigen. Faham? My dear students? So, kenapa? Bawah hujan mana okey je. Mungkin kamu rasa sebegitu kot. Okey je, tak ada masalah. Any questions, students? Any questions? Of course, kita, okay. Ada apa? Baru respirasi dengan ini, Best tak? Faham benda ni? Sekarang dah faham tak? Do you understand right now? Do you understand what I'm trying to say? Yes, thank you so much. Kalau kamu faham. So, hari ini adalah kelas Form 1 terakhir saya yang mengajar, This is my last ilmu free class for Form 1. Saya cukup berterima kasih kerana anda bersama saya untuk 3 hari. Saya cukup berterima kasih anda bersama saya dengan 3 hari. Ada lagi kelas Form 1 yang diambil oleh cikgu lain. Thank you, sir. Hope that Welcome, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. susah nak dengar apa yang saya cakap. Tersilap unmute. So I'm very thank you for bersama saya untuk 3 kelas. Saya harap saya telah memberi sedikit idea kepada kamu cara kita mengajar di MC Plus dan cara kami committed kepada subjek-subjek kami ajar. Yang penting student kena faham. Ulang 20 kali pun saya boleh buat. No problem. Okay? So saya akan jumpa anda semua kembali di kelas sebenar. Kelas sebenar saya rasa lagi sekejap hari dah bermula dan saya akan rasa begitu gembira untuk mengajar kamu untuk Form 1. Lagi cepat kamu bermula, lagi ke hadapan kamu akan pergi. The faster you start, the more forward you will go to the front. Okay? So thank you so much. Terima kasih.
untuk menghadiri kelas saya dan juga menghadiri seminar MC Plus, seminar ilmu free. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Tata Thank you, titi. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye-bye. Thank you. Thank you. Bye, sir. Bye, Bye-bye. thank you. Hello, thank you, sir. Sir, 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 Thank you, sir. Have a nice day. sir. Ya, terima kasih. Thank you, sir. Thank you. Bye-bye. Bye. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Nice, sir. Bye, sir. Bye. Bye, sir. Bye-bye. Nanti jumpa lagi. Ya, betul. Nanti kita jumpa lagi. Ada rezeki jumpa lagi lah, sir. Ya. Jom. Saya tutup kamera. Dah habis. Bye. Dah.